Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada malam ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan misi mencapai 1000 gram emas. Macam mana cara untuk kita mencapai 1000 gram emas di dalam simpanan kita. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas. Wang Emas bertahan ketika gawat. Nah, saya merupakan anak didik kepada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi alhamdulillah hari ini saya ingin berkongsi berkaitan misi mencapai 1000 gram emas. Macam mana cara kita untuk capai 1000 gram emas di dalam simpanan kita. Jadi setiap perkara ni dia ada strategi dia. Ada strategi dia, ada cara-cara untuk kita capaikan apa matlamat kita. Jadi kalau kita tengok poster yang saya tunjuk di atas ni, 1000 gram emas bermula daripada 1 gram. 1000 gram emas bermula daripada 1 gram. Jadi orang kata apa? Perjalanan jauhnya satu perjalanan ni bermula daripada langkah yang pertama. Bermula dengan langkah yang pertama. Jadi yang penting sekali ialah kita bermula dulu. Bermula dulu. Banyak mana? Boleh bermula walaupun dengan 1 gram dulu. Jadi orang kata apa? Kita perlu bermula dulu. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita tunggu-tunggu. Untuk capai matlamat-matlamat kita, untuk capai 1000 gram emas ni, bermula apabila kita mula menyimpan dengan 1 gram dulu. Jadi 1 gram ni merupakan kelayakan bagi setiap orang lah. Kebiasaan orang umum ni mampu untuk membeli 1 gram emas setiap bulan. Jadi tuan-tuan, sebaiknya kita mula menyimpan dulu 1 gram 1 bulan dulu, 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, supaya benda ni jadi tabiat dalam diri kita. Jadi tabiat. Letak dulu target. Mula-mula aku nak simpan ni, aku memang target dalam kepala kita. Dalam kepala kita target nak ada 1000 gram emas. Dalam kepala kita target nak dapat 1000 gram emas. Tapi macam mana nak bermula? Nak mulakan simpanan kita jadi 1000 gram tu. Jadi kita perlu bermula dulu. Bermula walaupun 1 gram. Jadi tuan-tuan, sebaik-baiknya tuan-tuan mula dulu menyimpan 1 gram. Ni contoh 1 gram emas public gold. Mula dulu simpan 1 gram. Bulan 1 1 gram, bulan 2 1 gram, bulan 3 1 gram, bulan 4 1 gram, bulan 5 1 gram sampai ke bulan ke-11. Bulan ke-11 1 gram, bulan ke-12 1 gram. Jadi apabila tuan-tuan dah dapat istiqamah konsisten dalam menyimpan selama setahun ataupun 12 bulan, jadi benda ni dah ada tabiat, jadi tabiat dalam diri tuan-tuan. Jadi macam mana cara kita nak capai benda ni, nak jadikan benda ni tabiat. Jadi langkah pertama ialah kita perlu letakkan matlamat kita. Perlu letak matlamat target kita. Mesti dalam kepala kita ni kita nak ada 1000 gram. Dan 1000 gram kita ni tujuan dia untuk apa? Tujuan kita simpan 1000 gram emas ni untuk apa? Jadi kebiasaan orang simpan emas ni, kalau untuk banyak-banyaknya untuk jangka masa panjang, atau untuk kita beli rumah ataupun beli tanah. Ada orang dia nak dengan emas yang dia simpan ni, dia nak beli tanah atau beli rumah. Sebab tu emas ni ia bukan satu matlamat. Sebab apa? Emas ni sebagai alat sahaja, alat untuk mencapai matlamat keuangan kita. Sebab apa? Setiap orang ni dia ada keinginan untuk ada rumah sendiri, untuk ada kenderaan sendiri, ada kebun sendiri. Jadi paling kurang dia nak rumah lah, nak rumah. Jadi apabila kita nak adakan rumah ni kita tak boleh beli dengan sekaki-sekaki. Tanah pun kita tak boleh beli sekaki-sekaki. Hartanah pun kita tak boleh beli sekaki-sekaki. Sebab tu kalau kita dalam banyak-banyak aset ni, ada 3 aset. Ada hartanah, rumah, ada tanah, ada emas. Jadi dua-dua ni, rumah dan juga tanah ni, kebun ke tanah ke apa, dua ni kita tak boleh beli sikit-sikit. Kita tak boleh beli sikit-sikit. Tapi emas ni, aset yang ketiga ni emas ni kita boleh beli sikit-sikit. Jadi kalau kita ada duit 100 pun bersama public gold ni pun kita dah boleh menyimpan emas. Ataupun kita boleh simpan 1 gram 1 gram. Jadi mula dulu simpan. Jadi antara kelebihan emas ni kita boleh beli secara sedikit-sedikit emas kita. Beli sikit, tambah sikit lagi. Jadi apabila kita dah beli bersikit-sikit, jadi last kali matlamat keuangan kita nak beli emas ni hanya alat untuk capai matlamat keuangan kita. Contoh kita nak ada rumah. Jadi apabila kita dah kumpul 1000 gram emas, apabila kita dah kumpul 1000 gram emas ataupun 1 kilo emas, maka kita jual semua emas kita ni dan kita beli tanah dan kita bina rumah kita.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, pertama sekali kena letakkan matlamat. Perlu letak matlamat. Untuk capai 1000 gram emas ni, kita perlu letak matlamat apa tujuan kita simpan. Beli rumah ke, beli tanah ke, ataupun dana persaraan. Ada orang untuk dana persaraan. Mungkin sekarang dia baru kerja 10-20 tahun. Jadi dia bersara dalam 15 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi selepas bersara apa yang dia nak buat? Jadi dia nak secure kekayaan dia ni dengan dia menyimpan emas. Ataupun sebagai dana untuk pergi haji. Ada orang nak pergi haji. Jadi pergi haji ni boleh kita simpan dalam 50 gram emas. Siapa-siapa yang ada 50 gram emas, bolehlah untuk kegunaan untuk pergi haji. Apabila dah dia dipanggil untuk buat haji, dia boleh jual semua emas dia, maka dia tunaikan matlamat keuangan dia, matlamat hidup dia. Jadi emas ni hanya sebagai alat sahaja. Jadi untuk tuan-tuan konsisten di dalam buat simpanan emas, tuan-tuan mesti letak matlamat. Yang pertama, letak matlamat. Okey, cara yang kedua ialah setiap kali dapat gaji. Setiap kali dapat gaji, terus beli 1 gram emas. Dapat gaji, terus beli 1 gram emas. Jadi tuan-tuan, untuk kita berjaya dalam buat simpanan ni, mesti kita simpan dulu. Perlu simpan dulu, selebihnya baru kita belanja. Kita simpan dulu, contoh dapat gaji 3,000. Dapat gaji 3,000, simpan dulu. Kalau kita nak simpan 10%, maksudnya kita kena simpan RM300. RM300 kita boleh simpan dalam bentuk emas. Ataupun kita nak simpan 20% daripada 3,000, maka kita simpan RM600. Ataupun kita nak simpan 30%, maka kita simpan RM900. Jadi tukar. Dapat gaji terus tukar kepada bentuk emas. Bentuk emas. Sama ada belilah gram-gram emas. Ni contoh 1 dinar. Nak beli. Ni 1 dinar public gold. Jadi setiap kali dapat gaji terus beli. Terus beli 1 gram emas. Jangan kita bertangguh-tangguh. Okey. Yang ketiga ialah jangan tunggu harga terbaik. Pertama, letak matlamat. Yang kedua, perlu setiap hari gaji perlu terus beli emas 1 gram. Yang ketiga ialah jangan tunggu harga terbaik. Kadang-kadang mungkin masa kita dapat gaji, contoh hari kita dapat gaji, harga emas masa tu tinggi. Kita kata tunggu dululah, tunggu harga terbaik. Last sekali harga emas makin tinggi, kita pula menyesal. Jadi jangan tunggu harga terbaik. Asalkan kita perlu berpegang kepada apa kata-kata, asalkan duit kita ni jadi emas. Tak kisahlah harga emas berapa, kita kena buat jadi macam mana dalam hidup kita ni, asalkan emas, asalkan duit jadi emas. Jadi kita simpan je. Kita simpan je duit kita tu, tak kira lah harga emas berapa. Sebab apa, kita ni gold saver. Penyimpan emas. Gold saver. Kita bukan gold investor. Orang penyimpan emas ni, penyimpan emas, dia tak akan lihat harga. Harga ni sebagai rujukan sikit-sikit dia tak kisah. Orang gold saver ni dia tak kisah harga emas berapa, yang penting emas duit dia ni tukar jadi emas. Jadi sebab itulah kita perlu ada mindset sebagai gold saver, ada duit tukar kepada emas, ada duit tukar kepada emas, bukan gold investor. Kalau gold investor ni, pelabur emas ni dia mesti ada ilmu-ilmu berkaitan cara baca graf, macam orang main saham macam tu. Okey, jangan tunggu harga terbaik. Yang ketiga ialah beli emas melalui kaedah akaun emas gap. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, bersama Public Gold ni kita ada satu program yang dinamakan Gold Accumulation Program. Maksudnya program untuk kita mengumpul emas kita. Jadi tuan-tuan boleh mula menyimpan emas walaupun RM100. Ada RM100, tuan-tuan dah boleh mula simpan emas. Maka tuan-tuan top up lagi. Istiqamah. Kalau bukan RM100 tu, tuan-tuan simpan 1 gram. Jadi simpan 1 gram. Maka apabila dah cukup gram-gram yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Okey, yang seterusnya, yang kelima ialah apabila dah cukup gram-gram yang tuan-tuan nak tu, tuan-tuan boleh keluarkan emas fizikal. Ni contoh emas fizikal yang saya keluarkan. Ini ialah 1 dinar. 1 dinar 4.25 gram. Berat dia 4.25 gram. Jadi tuan-tuan boleh keluarkan emas fizikal macam ni. Jadi tuan-tuan, emas yang terbaik ni, emas yang terbaik yang kita nak keluarkan, emas fizikal ni yang terbaik sekali ialah item yang berat dia lagi tinggi. Untuk jangka masa panjang, tak sesuai kalau kita nak simpan 1000 gram ni, tak sesuai kita simpan dalam bentuk 1 gram. Kita tak sesuai untuk kita simpan 1 gram untuk capai matlamat keuangan kita. Untuk kita nak simpan 1000 gram. Jadi kurang tidak digalakkan untuk simpan dalam 1 gram macam ni. Jadi 1 gram ni hanya sebagai kolektor sahaja untuk investment.
Untuk investment sebaik-baiknya kita simpan di dalam bentuk gold bar. Gold bar yang terbaik sekali kita simpan di dalam bentuk gold bar yang 100 gram. Jadi kalau kita nak simpan 1000 gram menggunakan item 100 gram, maka kita perlu ada 10 gold bar, 10 keping gold bar yang 100 gram. Jadi kalau tuan-tuan tak mampu untuk simpan dalam bentuk gold bar 100 gram, boleh juga kumpul beli emas ni dengan 50 gram. Emas 50 gram. Jadi emas 50 gram ni untuk kita capai 1000 gram, maka kita perlu ada 20 keping. Jadi 50 gram darab dengan 20 keping, maka kita akan capai 1000 gram emas. Maksudnya 1 kilo emas. Tapi kalau tu pun tuan-tuan tak ada, tuan-tuan tak mampu ataupun tuan-tuan nak simpan yang lebih kecil lagi, tuan-tuan boleh simpan emas 20 gram. Emas 20 gram. Yang terbaik item yang besar. Untuk pelaburan ni, kita terbaik sekali kita simpan item yang besar. Boleh simpan 100 gram, 50 gram. Kalau 50 gram tak mampu, boleh mula dengan yang bawah sikit iaitu 20 gram. Beli gold bar 20 gram. Berapa keping? Berapa keping kita nak simpan gold bar 20 gram tu? Kita boleh simpan sebanyak 50 keping. Jadi 20 gram darab dengan 50 keping emas tu kita akan dapat 1000 gram. Ataupun tuan-tuan boleh simpan item yang kecil lagi daripada tu iaitu 10 gram. Simpan 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram sebanyak 100 keping. Jadi 10 gram ni kita simpan item 10 gram sebanyak 100 keping, maka kita akan dapat 1000 gram emas. Jadi ini antara jadual yang kita boleh guna. Jadi setiap kali kita dapat satu item, kita tick je. Okey, yang atas ni 20 gram, kita tick. Okey, dah settle 20 gram. Seterusnya 20 gram lagi, 20 gram lagi, 20 gram lagi, 20 gram lagi. Jadi terus macam tu. Jadi untuk permulaan yang saya bagi tahu tadi, permulaan boleh mulakan 1 gram dulu. Mula simpan 1 gram di dalam akaun Gap Public Gold. Apabila tuan-tuan dah dapat ada 11 gram dalam akaun Public Gold, tuan-tuan boleh keluarkan 1 keping emas 10 gram. Simpan lagi, simpan lagi. Tuan-tuan dah ada 11 gram lagi. Keluar lagi 10 gram. Tuan-tuan simpan lagi. Simpan. Dah capai 10 gram lagi, tuan-tuan 11 gram lagi, tuan-tuan boleh keluarkan 10 gram. Jadi sebab apa kena ada 11 gram? Jadi kita dalam emas akaun gold, akaun Gap ni, Gold Accumulation Program, kita kena tinggal 1 gram dalam akaun kita. Jadi kalau kita nak keluarkan yang 10 gram, kita perlu simpan 11 gram di dalam akaun Gap kita tadi. Jadi tuan-tuan, kenapa kita perlu simpan emas yang item besar? 100 gram, 50 gram, 20 gram ataupun 10 gram. Sebab apa? Apabila item ni makin besar, maka spread value dia, susut nilai dia rendah. Maka keuntungan kita ni lagi tinggi. Dan satu lagi, memudahkan kita untuk jaga dia. Bayangkan kalau kita ada 100 gram, emas 100 gram, kita ada 10 dah cukup sekilo dah. Tapi kalau kita ada yang 1 gram macam ni, bayangkan kita kena jaga 1000 keping macam ni. Jadi susahlah untuk kita jaga. Jadi sebaik-baiknya kita simpan dalam bentuk item yang besar. Jadi item yang besar ni bagi orang kebanyakan, orang yang ada duit, ada gaji 6 angka, 7 angka, tak pelik bagi dia untuk mulakan simpanan. Untuk simpan bulan-bulan ni bukan 1 gram. 1 gram ni sebagai permulaan, sebagai tabiat sahaja, untuk bentuk tabiat sahaja. Tapi orang dah ada gaji banyak, dia boleh simpan 10 gram setiap bulan. 10 gram setiap bulan, cukup 100 bulan, dia akan dapat 1000 gram. Tapi kalau orang ni ada kemampuan untuk beli 20 gram setiap bulan, maka bulan 1 dia beli 20 gram, bulan 2 beli 20 gram, bulan 3 beli 20 gram. Orang yang ada kemampuan untuk beli 20 gram, dia perlu masa hanya 50 bulan sahaja. Dalam masa 50 bulan sahaja, dia dapat capai 1000 gram emas. Tapi kalau orang yang lebih kaya, orang ada duit lagi, dia boleh simpan emas ni dalam bentuk 50 gram. Sebulan beli 50 gram. Sebulan lagi beli 50 gram lagi. Sebulan lagi beli 50 gram lagi. Berapa lama masa dia perlu ambil? Dia hanya perlu ambil 20 bulan sahaja. Dia ambil 20 bulan untuk simpan emas 50 gram. Tak sampai 2 tahun. Hanya 20 bulan sahaja dia dah dapat kumpul 1000 gram emas. Tapi kalau orang yang ada kemampuan lagi, ada duit lagi, dia boleh simpan 100 gram setiap bulan. Okey, bulan pertama beli 100 gram, bulan kedua beli 100 gram, bulan ketiga beli 100 gram, bulan ke-10 dia dah ada kemampuan, dia dah layak, dia dah ada 1000 gram emas di tangan dia.
Jadi tuan-tuan, untuk pelaburan ni sebaik-baiknya kita simpan item yang besar. Item yang besar-besar, yang 10 gram, 20 gram, 50 gram ataupun 100 gram. Ataupun besar lagi 250 gram ataupun yang 500 gram ataupun yang 1000 gram terus. Satu ketul emas 1 kilogram terus. Jadi tuan-tuan, ingat kembali cara-cara untuk kita nak capai matlamat kita ni, nak capai 1000 gram ni bermula dengan tabiat kita menyimpan 1 bulan 1 gram. 1 bulan 1 gram, 1 bulan 1 gram. Jadi saya ulang balik 5 tip untuk tuan-tuan capai 1000 gram emas ni. Mula-mula sekali tuan-tuan perlu letakkan matlamat. Pertama, letakkan matlamat. Apa tujuan simpan? Untuk rumah ke, untuk tanah ke, untuk kebun ke, ataupun untuk dana haji ke, dana persaraan ke, dana kesihatan ke, apa-apa sekali dana yang tuan-tuan nak, pertama sekali letak matlamat keuangan. Baru tuan-tuan akan konsisten. Kalau tuan-tuan tak ada matlamat, macam mana tuan-tuan nak konsisten? Jadi letak matlamat dulu. Yang kedua, setiap kali dapat gaji terus beli emas. Tip yang kedua, setiap kali dapat gaji terus beli emas. Tip yang ketiga ialah jangan tunggu masa yang terbaik. Jangan tunggu masa terbaik, jangan tunggu harga terbaik. Ada duit, beli emas. Asalkan duit jadi emas. Tip yang ketiga ialah beli emas melalui account gap gold accumulation program yang diperkenalkan oleh pihak Public Gold. Dan yang kelima ialah tuan-tuan keluarkan emas fizikal tuan-tuan. Keluarkan emas fizikal tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat rasa aura feel dia. Feel pegang emas ni lain tuan-tuan. Orang beli emas tapi tak dapat emas ni tak rasa perasaan pegang emas ni. Jadi emas ni perasaan dia apa? Makin disimpan makin sayang, makin disimpan makin sayang. Kita rasa nak tambah lagi, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Sebab ni ialah fitrah manusia, dia sangat suka kepada emas. Jadi tuan-tuan, harga hari ni berita baik untuk tuan-tuan semua. Hari ini harga yang terendah hanya RM256 sahaja untuk 1 gram. Untuk 1 gram ni ialah 256. Hari ini merupakan harga emas yang termurah sepanjang 3 bulan daripada Jun, Julai dan juga Ogos hari ini. Nah, untuk 3 bulan ni, bulan Jun, Julai dan juga Ogos sehingga hari ini merupakan hari harga emas yang paling rendah sekali, iaitu 256. Jadi tuan-tuan yang masih belum bermula, saya cadangkan untuk tuan-tuan memulakan simpanan emas sekarang. Nah, ada duit simpan tukar jadi bentuk emas. Ada duit simpan kepada bentuk emas. Tuan-tuan dah ada 100 pun boleh bermula dah. Ada 100 pun dah boleh mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Kalau kita sentiasa bertangguh, simpanan kita yang ada, duit kita yang ada pun lama-lama akan jadi habis digunakan untuk benda lain. Ataupun harga emas makin tinggi. Siapa rugi, kita rugi. Sebab itulah tuan-tuan, jangan bertangguh. Ada duit, terus mula. Ada duit terus mula walaupun ratus ringgit. Tuan-tuan, saya ada hasrat untuk membimbing 300 orang. Saya nak bimbing 300 orang masyarakat ni dalam untuk menyimpan emas. Nah, jadi saya perlukan lagi 201 orang. Saya perlukan lagi 201 orang untuk dibimbing sebagai penyimpan emas bersama saya. Jadi terima kasih Tuan Firdaus Kamuruzzaman. Okey, boleh share video saya ni. Moga Allah Taala murahkan rezeki tuan. Jadi tuan-tuan, bagi tahu apa? Mula dulu. Ramai yang saya bimbing ni, ramai pelajar-pelajar. Hatta itu ada pelajar tingkatan 1. Pelajar tingkatan 1 pun bermula untuk simpan emas. Jadi RM100 ni kadang-kadang anak-anak umur yang kecil-kecil pun dah ada simpanan sebenarnya. Tapi mak ayah ni suka untuk simpan emas, untuk simpan duit anak-anak dia ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam tabung haji ataupun ASB. Jadi benda yang kita nak guna untuk melebihi daripada 3 tahun, melebihi daripada 2 tahun, maksudnya 2 tahun ke atas, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sebaik-baiknya simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab kalau kita simpan dalam bentuk duit ni sentiasa dimakan inflasi. Setiap tahun akan dimakan oleh inflasi. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Moga bermanfaat. Saya doakan tuan-tuan yang dah mula menyimpan, tuan-tuan capai matlamat untuk simpan 1000 gram emas. Bermula dengan 1 gram emas yang tuan-tuan simpan sekarang. Jadi terima kasih kepada yang komen.
yang share, yang like video saya, perkongsian saya pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan. Dan sesiapa yang nak memulakan simpanan emas boleh hubungi saya, ataupun mana-mana dealer public gold yang tuan-tuan percaya. Yang tuan-tuan boleh harap, tuan-tuan percaya, boleh hubungi mereka. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dapat manfaat. Tuan-tuan dapat manfaat dengan simpanan emas ni. Saya sebagai dealer public gold ni, saya ni membantu orang untuk menyimpan emas. Membantu orang untuk menyimpan emas. Jadi saya tak ambil duit tuan-tuan. Tuan-tuan beli direct dengan public gold. Saya tak pegang pun duit tuan-tuan, saya tak pegang pun emas tuan-tuan. Semua simpanan, semua duit dan juga emas tuan-tuan direct dengan public gold. Kami hanya mendidik, membimbing sahaja. Jadi ini adalah satu kerja yang mulia lah, yang dibuat oleh saya ataupun dealer-dealer lain. Dia ni nak menolong tuan-tuan untuk selamatkan duit tuan-tuan supaya tak terguna untuk perkara-perkara yang lain. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.